Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafratuh, waridwan min Allah. Masya Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Dari mana? Dari lobi cuci baju tadi. Ah, Kau buat apa atas mendung ni? tak ada lah. Aku tengah fikir untuk tesis aku ni tajuk dia kesan agama ke atas Malaysia. Aku tengah cari ilham lah ni. Kok angin petang ni boleh bantu aku kan buat tesis ni. Oh, ni senang je ni. Alah, kau semua pun senang. Kerja tak jalan pun. Serius aku cakap, benda ni senang. Kau nak aku cerita kan? Cerita. Jadi, ceritanya gini. Dalam tahun 69, selepas tahun 68, Sembilan apa? dalam tahun 69 tu, Okey. belum sampai tahun 70. Betul. Di tahun 69, 69 lah. Dah sudah kau. Bila nak cerita betul-betul je ni? 69 lah. Geraya. Okey. Betul. Jadi, barang siapa, barang gue. Hilang. Mari kita saksikan video ini. Dalam perkembangan peradaban, agama merupakan elemen penting yang sering dilihat sebagai kayu pengukur. Ini bermakna agama merupakan salah satu prasyarat penting selain beberapa kriteria termasuk kewujudan sistem tulisan dan bahasa, pentadbiran, ekonomi dan sebagainya. Agama sebenarnya mempunyai kaitan rapat dengan peradaban. Kebanyakan peradaban di dunia wujud berteraskan agama. Contoh agama terbesar di dunia adalah agama Islam, Kristian dan juga Buddha. Agama Islam adalah bersumberkan Al-Quran dan Hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah berjaya membentuk sebuah peradaban yang tinggi. Antara sumbangan terbesar daripada agama Islam adalah dari aspek ekonomi iaitu penubuhan Baitul Mal pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab yang merupakan institusi kewangan yang menguruskan harta-harta kerajaan Islam pada waktu itu kerana kerajaan Islam banyak melakukan penaklukan yang menyebabkan wilayah Islam berkembang dengan pesat, namun tiada institusi yang menguruskan harta benda yang banyak terkumpul itu. Seterusnya, agama Kristian berasal dari Palestin dan berteraskan ajaran Yesus atau Nabi Isa. Ajaran ini sama dengan para nabi terdahulu iaitu menyeru manusia, menyembah dan mematuhi ajaran Tuhan yang satu. Antara peranan agama Kristian adalah dari segi seni bina. Contohnya, gereja yang paling awal dan hebat serta masih berdiri sehingga kini adalah Gereja Kebijaksanaan Suci atau lebih dikenali sebagai Hagia Sophia di Konstantinopel. Dan terakhir pula adalah agama Buddha yang lahir pada abad ke-5 sebelum Masihi di wilayah India dan masih berpengaruh sehingga kini. Antara sumbangan agama ini adalah menentang sistem kasta iaitu sistem yang membezakan darjat seseorang kerana ia menghalang kemajuan manusia. Malaysia, negara yang terkenal dengan keunikannya menempatkan masyarakat yang berbilang kaum. Walaupun mempunyai masyarakat yang berlainan agama, adat dan budaya, namun Malaysia masih kekal aman dan damai sehingga kini. Bak kata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Di tanah tumpahnya darah kita ini, terdapat 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Sebelum penemuan lumbung biji timah oleh Long Jafar pada tahun 1848, di tanah Melayu ini, majoriti penduduknya hanyalah orang Melayu dan hanya sebilangan orang Cina sahaja yang datang ke sini sebagai pedagang dan untuk membuka penempatan mereka di Melaka, Sungai Johor, Sungai Pahang, Kuala Terengganu dan Kelantan. Sementara itu, sebilangan kecil orang India sahaja yang bekerja sebagai buruh di ladang tebu dan ladang kopi yang bertempat dan terletak di Pulau Pinang dan Seberang Perai. Pada pertengahan abad ke-19, berlaku penghijrahan masuk kaum tersebut iaitu kaum Cina dan kaum India ke tanah Melayu ini sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh kaum British. Fenomena ini berlaku ekoran dasar kolonial British yang ingin mempekerjakan mereka dan mencari hasil bumi tanah Melayu seperti perlombongan biji timah dan ladang getah. Dengan wujudnya pelbagai budaya, Malaysia dengan megahnya dapat menyambut perayaan-perayaan yang tidak terbilang sepanjang tahun. Perayaan-perayaan utama ialah Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan sebagainya. Sepanjang perayaan-perayaan ini, rakyat Malaysia mengamalkan konsep rumah terbuka, di mana ia adalah sebuah acara ataupun majlis untuk saling mengucapkan salam sejahtera. Terdapat jamuan dan aktiviti-aktiviti yang meriangkan, di mana setiap yang hadir akan turut serta untuk meraihkan dan memeriahkan lagi suasana majlis tersebut. Rakyat Malaysia dari semua kaum dan agama akan turut serta dalam perayaan-perayaan yang dijalankan.
Agama merupakan elemen penting dalam membentuk kehidupan manusia serta memberikan gambaran yang besar terhadap ciri-ciri setiap populasi pelbagai etnik. Kepelbagaian agama di Malaysia adalah pancuran terus daripada kepelbagaian bangsa yang tinggal di sini. Di negara kita, majoriti masyarakat Melayu pada mulanya menganut agama Buddha. Namun sejak kedatangan Islam ke tanah Melayu, kaum Melayu telah menganut agama Islam. Dengan kedatangan Islam juga, masyarakat Melayu telah mengamalkan syariat yang wajib diamalkan dalam Islam. Sebagai contoh, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji dan sebagainya. Adapun masyarakat Cina di Malaysia dikategorikan sebagai penganut agama Buddha atau Buddhism. Secara tipikalnya, orang Cina mengamalkan sejenis agama integrasi nilai-nilai budaya tradisional Cina, Buddha, Taoism, Confucianism dan penyembahan nenek moyang. Manakala masyarakat India pula rata-rata daripada mereka menganut agama Hindu. Mereka percaya bahawa adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya jiwa dalam setiap makhluk, adanya proses kelahiran kembali dan lain-lain. Dengan ini, sudah terang lagi berpeluang bahawa walaupun di bumi bertuah Malaysia ini telah melahirkan masyarakat pelbagai kaum, namun Malaysia masih kekal aman dan damai. Bulat air kerana berbetul, bulat manusia kerana muafakat. Oh. Gitu. Ni kau jangan pala tahu aku pula Serius, bukan pala tahu. Kau ni aku cakap banyak-banyak, kau faham maksud agama sebenarnya ni? Apa maksud dia? Kalau kau tak faham, kawan aku ni boleh terangkan. Ya, sejak dari kandungan lagi, mak dia dah bacakan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi pertama. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi pertama? Yang keluar tahun 70. Advance betul mak dia ni. Oh. Apa maksudnya tu? Menurut Kamus Dewan Bahasa 2010, agama bermaksud kepada kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifatnya serta mempercayai kepada perintah dan ajarannya. Pada zaman kini, kita dapat melihat bahawa ajaran memainkan peranan penting terhadap masyarakat dalam pelbagai sudut aspek. Sebagai contoh, agama dapat memberikan nilai-nilai dan panduan terhadap masyarakat supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonian dalam kehidupan mereka. Selain itu, agama juga dapat memberikan tujuan dan makna terhadap seseorang individu supaya mereka lebih jelas atas kehidupan mereka, mengapa mereka telah dicipta di muka bumi ini. Dan akhir sekali, agama juga memainkan peranan penting dalam pembelaan hak asasi manusia dan menentang kezaliman tanpa mengira mangsa maupun darjat mereka. Agama juga mementingkan keadilan terhadap semua orang tanpa menindas sesiapa pun. Sekian daripada saya. Terima kasih. Itu baru latar belakang agama. Kau belum cerita sumbangan ke, kesan ke. Lagi lisensi sikit. Aku nak buat modal goreng-goreng aku punya thesis ni. Alah, jangan risau. Benda tu senang. Kau nak berapa isi? 1, 2, 3. Ihsan. Ana turset. Wahid Ibnan Salasa. Masya Allah. Bagilah semua. Boleh. Let's go. Sambutan hari perayaan di negara ini meliputi perayaan Hari Raya Puasa buat orang Islam, Tahun Baru Cina buat orang Cina dan perayaan Deepavali buat orang India. Ketika perayaan ini disambut, suasananya penuh dengan kegembiraan dan ada banyak hidangan makanan. Semua rakyat negara ini menanti-nantikan setiap perayaan dengan penuh debaran dan semangat yang tinggi. Bagi bangsa Islam, Hari Raya Puasa disambut oleh orang Islam setelah berpuasa selama sebulan. Antara adat orang Islam ketika Hari Raya Puasa adalah solat sunat pada Hari Raya secara berjemaah. Dengan solat ini, orang Islam dapat mengeratkan hubungan sesama mereka dengan bertegur siapa pada hari kejadian. Yang kedua, melaksanakan penyembelihan ternakan secara besar-besaran. Dengan cara itu, orang Islam dapat mengadakan kenduri dan mengajak orang ramai untuk makan bersama-sama. Seterusnya, bagi bangsa India, mereka menyambut perayaan Deepavali dengan membuat hiasan kolam iaitu rangwali beramai-ramai di depan pintu rumah mereka. Mereka juga akan mengadakan pelbagai jenis tarian seperti tarian katak dan Bharatanatyam sepanjang perayaan itu. Dengan aktiviti ini, orang India dapat memupuk kreativiti serta semangat berkumpulan dalam kalangan mereka. Selain itu, bagi bangsa Cina pula, mereka menyambut perayaan Tahun Baru Cina dengan berkumpul beramai-ramai untuk menggaul hisang bersama-sama. Mereka juga akan memberi ampau sesama mereka, terutamanya kepada kanak-kanak. Dengan adat ini, mereka dapat mengeratkan hubungan satu dengan yang lain serta menjadi pemurah kepada semua orang.
Terdapat persamaan adat bagi ketiga-tiga perayaan tersebut, iaitu mengadakan rumah terbuka secara besar-besaran bagi tujuan ziarah menziarahi. Melalui adat ini, mereka akan berkunjung ke rumah rakan-rakan untuk menyambut perayaan walaupun berbeza bangsa serta mengeratkan hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Antara dalil yang menunjukkan kebaikan mempunyai kepelbagaian bangsa mendorong kepada penyatuan dan perpaduan masyarakat adalah daripada kitab Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh itu, memang ada banyak kebaikan jika sambutan perayaan ini dilaksanakan di negara ini kerana ia memberikan banyak impak yang positif kepada penyatuan dan perpaduan masyarakat sejagat. Kemasyarakatan merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Aktiviti kemasyarakatan merujuk kepada aktiviti di mana kita menyumbang bakti kepada ahli masyarakat yang memerlukan. Memelihara kebajikan ahli masyarakat sememangnya dituntut oleh Islam. Apabila kita berbincang tentang kebajikan ahli masyarakat majmuk, biasanya kita akan terbayangkan usaha-usaha untuk golongan yang tidak berkemampuan. Contohnya, membantu fakir miskin, membantu golongan yang kelana upaya dan sebagainya. Secara amnya, bantuan yang kita berikan adalah dalam bentuk material seperti bantuan kewangan, makanan dan pakaian. Walau bagaimanapun, Islam pergi lebih jauh daripada itu. Menjaga kebajikan ahli masyarakat bukan sahaja merujuk kepada memenuhi keperluan fizikal dan material sahaja, tapi juga kepada keperluan spiritual, iaitu membantu ahli masyarakat lain untuk memiliki ilmu-ilmu kerohanian serta mengamalkannya. Misalnya, menyampaikan ilmu keagamaan kepada mereka serta menerangkan tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dari segi pemberian khidmat pula, di dalam Al-Quran, Allah telah menunjukkan contoh teladan terbaik bila mana orang-orang Ansar membantu golongan muhajirin. Ini jelas dalam surah Al-Anfal ayat surah ke-8 ayat ke-72. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman serta pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain. Dan jika mereka meminta pertolongan dari kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya. Dengan ini, marilah kita sama-sama melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Semoga kesimpulan yang diperolehi dapat menunjukkan bahawa Islam bukanlah agama yang agung dengan ajaran-ajaran yang murni dan mulia semata-mata, tetapi ia juga satu agama yang mendorong umatnya mengamalkan segala ajaran murni tersebut. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Ibn Marufi dan akan membentangkan perdebatan intelektual seiring dengan perpaduan dan penyatuan rakyat Malaysia. Jom. Perdebatan intelektual yang sering dilihat berlaku di Malaysia ialah mengenai falsafah kehidupan, sains dan juga agama. Yang manakala perdebatan mengenai agama pula terbagi pada dua jenis, iaitu perdebatan mengenai satu agama dan juga perdebatan mengenai dua agama yang berbeza. Melalui program perdebatan sebegini, kita akan mendapati bahawa ahli panel, host serta penonton akan saling beramah mesra di antara satu sama lain dengan bertanyakan soalan, bertegur sapa dan juga bergurau senda. Hal ini menunjukkan bahawa tali silaturahmi dan tali perpaduan di antara mereka dapat diperkuatkan lagi, kerana antara objektif utama bagi program sebegini adalah untuk melenyapkan api kemusuhan yang dipuncakan oleh kesalahpahaman, iaitu kita akan menjernihkan perkara yang keruh demi mencapai satu matlamat yang utama, iaitu persatuan. Secara ringkasnya, perdebatan intelektual ini tidaklah seharusnya dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan mana kaum, agama atau pihak. Bahkan haruslah dijadikan sebagai kunci keakraban rakyat Malaysia yang membilang kaum dan juga mengamalkan sistem demokrasi ini. Sekian, terima kasih. Bijaksana sungguh sahabat Tuan hamba ini. Benar sekali Tuan hamba. Tetapi jika hamba fikirkan semula, bagaimana negeri kita yang tercinta ini dapat hidup dengan aman dan harmoni dengan agama yang berbilang-bilang? Cuba hamba dan hamba terangkan kepada hamba yang cetek ilmu pengetahuan ini. Jangan risau, Tuan hamba sebenarnya seorang yang bertamadun lagi beretika. Mari hamba terangkan. Dan yang terakhir sekali, agama itu sendiri menyeru kepada perpaduan dan keharmonian. Di dalam Islam,
agama Islam sangat menitik beratkan perpaduan dan keharmonian di dalam masyarakat. Bagi contoh, salah satu ayat di dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-143 di mana Allah telah menyatakan, kami telah menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu dapat saling mengenal antara satu sama lain. Di dalam ayat ini dapat kita lihat betapa agama Islam itu menyeru kepada masyarakat untuk saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Begitu juga dengan agama lain di Malaysia yang sangat menitik beratkan perpaduan dan keharmonian. Sebagai contoh, di dalam agama Kristian, mereka sangat menitik beratkan persefahaman dan kasih sayang antara satu sama lain dalam kitab suci mereka. Dalam agama Buddha pula, prinsip perpaduan ditekankan dalam konsep Vasudhaiva Kutumbakam, di mana konsep ini bermaksud dunia adalah satu keluarga. Maka mereka menekankan konsep perpaduan dan keharmonian dengan saling hormat menghormati sesama makhluk tanpa mengira latar belakang agama, budaya dan juga bangsa. And enter. Terima kasih dah bantu aku ini, Dik. Nah, jadi kau kalau ada masalah lagi, bolehlah kita bincang-bincang. Kan kawan aku terus pakai rumah patah, lepaskan pensel di tangga. Lain ni. Okey lah, nanti kita jumpa lagi.